Memang sebut doa tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah berikan, buka satu demi satu pintu rizki yang tidak disangka-sangka. Hutang yang jumlahnya begitu banyak boleh dilansaikan dalam waktu yang pendek dan tidak dijangka. Amalan menjemput rizki ataupun membuka pintu rizki, dan kita akan berkongsi apakah perkara yang kita perlu elakkan kerana perbuatan tersebut akan menutup pintu rizki. Sekarang kita terus akan pergi ke whiteboard. Okey, jom. Bila Allah bagi kita rizki, Allah Ar-Razak yang memiliki rizki, dan Allah kurniakan kepada kita rizki dalam bentuk apa jua manfaat, tuan-tuan dimati Allah sekalian, maka Allah berhak untuk menarik balik rizki. Tarik balik rizki. Ini adalah satu akidah kefahaman kita. Kita kena letak dalam fikiran kita, sebagaimana Allah beri, Allah boleh tarik. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Satu perkara yang saya nak share. Antara amalan lah, ini amalan jiwa. Bagaimana kita nak murah rizki? Redha dengan rizki Allah. Perkataan redha dengan rizki Allah. Okey, nampak macam mudah, saya nak bagi contoh. Ada sahabat saya ni, dia berniaga. Jatuh bankrupt kerana kena tikam belakang dengan kawan. Bila saya dengar cerita dia, saya tak percaya dia pernah jatuh seteruk itu. Sampai bukan sakat bankrupt, menanggung beban hutang sekian-sekian. Sebab saya kenal dia adalah orang yang berjaya, sedang berjaya. Dia kata masa jatuh tu, bagaimana nak redha sebab rasa rizki tu hilang dalam jumlah yang banyak kerana manusia. Kerana ada manusia yang khianat. Kerana ada manusia yang buat jahat. Kan, kawan sendiri, tikam belakang, macam-macam lah. Tetapi masa tu dia sedar Allah nak test. Dia boleh redha tak dengan ujian tersebut? Saya ambil, dia kata saya segera untuk redha. Lepas redha, dia kata cepat dan Allah lipat gandakan berlipat kali ganda. So yang saya nak sebutkan di sini adalah dalam bab rizki apa saja. Kawan yang pergi, dulu rapat, tiba-tiba ada masalah, kawan tu tak suka kita. Redha. Ada saja Allah tarik rizki sihat contoh. Allah tarik rizki apa? Kita kena letak mindset, bila Allah tarik sesuatu rizki, pertama kita kena buat bersangka baik dengan Allah. Allah paling tahu. Bab rizki kita kena redha. Ada orang berniaga, hari ni tak untung. Redha. Bersangka baik. Dengan akhlak yang begini, Allah akan lipat gandakan lagi. Esok, lusa dan sebagainya. Pertama, redha. Yang kedua adalah yakin. Ini adalah tip ataupun amalan hati. Dalam bab rizki, pertama redha. Redha dengan jenis rizki Allah bagi dan kadar rizki Allah bagi. Kedua, yakin dengan Allah. Yakin. Yakin bahawasanya bila Allah ambil sesuatu, lalu kita redha tadi, yakin Allah akan gantikan dengan lebih baik. Combine. Ini adalah amalan hati. Kita belum pergi kepada amalan zahirin, kita pergi kepada amalan hati dulu, bab rizki. Amalan hati adalah mula-mula redha dengan bentuk rizki Allah bagi, dengan kadar yang Allah bagi. Yang kedua, yakin. Yakin terhadap apa jua rizki Allah bagi, itu yang terbaik. Dan yakin apa jua rizki yang Allah tarik, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Tak ada dua pilihan. Sama ada kita berusaha dan dapat apa yang kita impikan, ataupun kita berusaha dan tak dapat apa yang kita impikan, lalu kita redha dengan apa yang Allah beri. Kita redha dengan apa saja rizki Allah beri, walaupun rizki ni tak sebagaimana kita impikan. Percayalah, Allah akan berikan rizki yang lain dalam bentuk-bentuk yang lain. Rizki dalam bentuk-bentuk yang lain. Okey, baik. Kita cakap pasal rizki kan. Kita dah faham rizki maksud dia apa? Ini definisi daripada alim ulama. Rizki adalah apa sejua kurniaan Allah dalam bentuk manfaat, itu adalah rizki. Bukan terhad kepada harta. Okey. Boleh dah kita padam. Sekarang kita nak pergi kepada amalan. Amalan membuka pintu rizki. Amalan pertama iaitu taqwa. Merujuk pada surah At-Talaq ayat 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kurniakan rizki. Wa yarzuqhu. Asal perkataan rizki di situ. Dan Allah akan berikan rizki. Wa yarzuqhu, dan akan diberikan kepadanya min haitsu la yahtasib, daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah lah yang menetapkan segala urusan hamba-hambanya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan Allah lah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Okey. Ayat ni famous, dinamakan ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar ini adalah ayat untuk dapat rezeki yang luas dan ia melibatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Walaupun gaji dia sikit, dengan dia punya bebanan tanggungjawab dia banyak, dengan anak-anak sekolah, dengan itu, dengan ni, tetapi hati dia sentiasa yakin dengan Allah dan dia sentiasa beramal dengan amalan-amalan yang membuka pintu rezeki. Apa yang berlaku tanpa sekalian? Setiap bulan hidupnya cukup. Lebih daripada orang gaji 10,000 tapi tak cukup. Antaranya adalah dia kata banyak rezeki yang tak disangka. Kadang pergi makan sana sini orang belanja. Kadang makan satu keluarga pun orang belanja. Kan? Nak pergi sini ada orang ini. Ini. Rezeki yang tak disangka tu banyak. Kadang jiran bagi tu. Wallahualam dia kata, Ustazah, saya pernah jumpa orang yang macam ni. Tuan-tuan sekalian. Rezeki tidak disangka-sangka, dia tidak ada limit. Tak ada limit, no limit. Rezeki yang disangka ada limit lah. Kalau gaji bulanan kita tu kan. Sebab itu tolong jangan bergantung kepada rezeki yang limit tu. Tetapi yakin dan percaya tentang rezeki yang Allah beri, ada laluan yang tidak disangka-sangka. Saya tulis sepital lalu, tapi ada amalan yang kita tak boleh nak perincikan. Amalan yang kedua adalah zakat. Masuk perkataan zakat itu sendiri, dia akan suburkan rezeki kita, dia akan sucikan rezeki kita dan dia akan kembangkan rezeki kita. Itu adalah sifat kepada zakat. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Sebab itu jangan pernah merasakan bahawasanya zakat itu akan mengurangi harta, sebagaimana firman Allah surah At-Taubah ayat 103. Surah At-Taubah ayat 103. Subhanallah. Kita boleh tengok dalam firman Allah surah At-Taubah ayat 103 ini, Allah menjelaskan, Allah perintah untuk ambil zakat. Maksudnya, sebagai pemerintah, Allah perintahkan laksanakan proses ambil zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka daripada dosa dan mensucikan mereka. Amalan yang ketiga. Apakah amalan yang ketiga? Iaitu lazimi istighfar. Ini merujuk kepada firman Allah surah Nuh. Tuan-tuan saya kena baca surah Nuh ayat 10 hingga 12. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dengarkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sadaqallahul azim. Baik. Ini firman Allah. Janji Allah maha ditepati. Janji Allah tidak diragui sedikit pun. Tinggal lagi kita istiqamah atau tidak beramal. Apa dia Allah berfirman? Faqultu astaghfiru. Kan? Allah berfirman, katakanlah. Dan sehingga aku berkata, pohonlah ampun. Faqultu astaghfiru. Istighfar. Pohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Tentang istighfar dan kaitan dengan rezeki telah dibincangkan oleh alim ulama dan kita selalu dengar amalan ni. Orang kata nak murah rezeki, istighfar. Ada masalah, istighfar. Kamu sekian istighfar. Kenapa istighfar? Kita tahu, kita sebut terus ya, antara penyebab rezeki kita tutup, penyebab pintu rezeki itu tutup adalah maksiat. Dan bagaimana nak membersihkan maksiat, nak delete dosa maksiat adalah istighfar. 1, 2, 3. Saya sebut amalan yang keempat, iaitu eratkan silaturahim. Nabi yang sahih, hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, sesiapa ingin dilapangkan baginya rezeki, siapa yang nak kelapangan rezeki dan dipanjangkan untuknya umurnya,
lapang rizki, panjang umur dalam keberkatan. Hendaklah dia menyambung silaturahim. Okey. Yang kelima, lazimi sedekah. Yang kelima adalah lazimi sedekah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Janji Allah tuan-tuan sekalian dalam surah Saba ayat 39. Allah berfirman yang bermaksud, dan apa sahaja yang kamu sedekahkan, apa sahaja yang kamu beri infak, sedekah sikit ke banyak, maka Allah akan menggantikannya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Allah janji Allah akan gantikan. Jadi itu yang kelima. Yang seterusnya, manfaatkan waktu pagi. Nabi SAW berdoa untuk orang yang memanfaatkan waktu pagi. Sebab itu orang kata jangan tidur waktu pagi. Tidur waktu pagi, tutup pintu rezeki. Apa kaitan tidur waktu pagi, tutup pintu rezeki? Orang yang tidur lepas subuh, maksudnya dia tidak berusaha. Dia tidak buat kerja. Sedangkan waktu pagi ada doa khusus Nabi Muhammad kepada orang yang aktif pada waktu pagi, yang keluar awal pagi cari rezeki. Apa dia? Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di waktu paginya. Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu paginya. Nabi memang mendoakan khusus, ya Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi. Sebab itu orang kata pagi ni waktu yang berkat. Rizki banyak mencurah-curah. Okey. Dan janganlah bila hujung minggu tidur. Kan? Sedangkan setiap pagi termasuk hujung minggu tu berkat. Zimi solat duha ni memang ada kaitan dengan rizki lah. Tapi biarlah solat itu kerana Allah. Macam istighfar tadi, istighfar kerana Allah. Kan? Dengan amalan yang istiqamah tu Allah akan buka pintu rizki. Dan tak salah pun. Saya salah tak nak beramal solat duha. Saya memang solat duha kerana Allah. Tapi dah waktu yang sama saya terselit mengharapkan Allah akan lapangkan rizki. Tak salah. Sebab ia memang ada kaitan. Dia memang disebut dalam lafaz hadis Nabi. Contohnya, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat solat di awal siang, iaitu solat duha. Nescaya aku akan mencukupimu pada petang harinya. Allah akan memberikan kecukupan. Tapi solat duha tu 4 rakaat yang disebut dalam hadis Nabi ni. So kita tingkatkanlah sikit jumlah solat duha kita. Okey, apakah perkara yang boleh menutup pintu rezeki? Ada banyak perkara, tapi saya nak sebut satu perkara yang kadang-kadang kita tidak sedar. Dan sebenarnya, perkara ini juga yang menyebabkan pintu rezeki dibuka. Apa dia? Orang yang menyegerakan membayar hutang, Allah akan buka pintu rezeki. Ini pengalaman saya sendiri. Contoh ya, adalah satu perkara yang membuatkan kita stuck. Dan biasanya stuck tu membuatkan kita meminjam. Bila meminjam, stuck tu lagi bertambah stuck lah. Macam itulah ceritanya kan. Lepas tu Allah uji pula, kita tak dapat pun nak tak dapat nak kembangkan pun perniagaan tu. Jadi so sekarang perniagaan yang diusahakan tak berjaya ketika itu. Kemudian ada hutang pula. Ceritanya tuan-puan sekalian, masa dah buntu tu, kan, macam-macam cara kita usaha begitu begini, orang ni dah minta hutang gini, masa awal kahwin dulu kita macam-macam berniaga kan, kita usaha itu ini kan, macam tu lah. Lepas tu akhirnya Allah jumpakan kami berdua, saya dengan suami, dengan seseorang. Lepas tu seseorang tu cakap macam ni, dia kata, ni Ustazah berhutang kan? Ya, memang rasa macam mana? Memang rasa beban. Okey, dia kata, cuba jujur dengan diri. Hutang yang dibuat tu kerana keperluan ke kerana kehendak? Saya pun jawab dua-dua. Ya, keperluan dan memang diakui kerana kehendak juga. Lepas tu hamba Allah ni kata macam ni. Pertama, buat solat taubat dulu. Istighfar banyak-banyak. Mau taubat khusus sebab apa? Ya Allah, aku bertaubat kerana aku telah melakukan hutang yang tidak syar'i. Maksudnya yang tidak berkat. Kalau orang susah nak makan berhutang, tak dikira meminta-minta, tak dilarang. Sebab memang keperluan. Tapi hari ni kita banyak berhutang bukan kerana terdesak, tetapi kerana lifestyle, kerana kehendak, tuan-tuan sekalian. Lepas tu dia kata senaraikan jumlah hutang tu. Tulis di atas kertas dan doa khusus. Kami suami isteri pun senarai lah. Hutang rumah, hutang kereta, hutang itu, hutang orang ni ada senarai. Dia kata bangunlah di waktu malam. Minta ampun dengan Allah.
dan doa khusus supaya Allah menyelesaikan, membantu selesaikan setiap hutang ni. Subhanallah, kali ni niatnya adalah, ya Allah berkatilah usaha yang dilakukan kali ini ya Allah. Berkatilah sumber rezeki ini ya Allah. Kami nak bayar hutang ya Allah. Kami nak bayar hutang. Kami nak selesaikan hutang ya Allah. Memang sebut doa tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah berikan, buka satu demi satu pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Hutang yang jumlahnya begitu banyak boleh dilansaikan dalam waktu yang pendek dan tidak dijangka. Kadang saya takut juga nak cerita macam ni, nak cerita lebih detail berapa jumlah hutang, tempoh masa. Tetapi miracle happen apabila kita tahu bahawa sedar diri kita tentang bab